inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 27 Ramadan 1444 Hijriah 18 April 2023. Negeri Sabah, Zon 3 sempurna silabukan Kunak Ladatu Sabak Tunku 6.14 minit malam. Zon 4 Tawa Balong Kalabaka Merotai 6.17 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belok 6.25 minit malam. Negeri Sarawak, Zon 2 Menia Berkenu Miri Sibuti Marudi 6.31 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.43 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.46 minit malam. Negeri Johor, Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berhampiran 7.10 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.12 minit malam. Zon 4 Batupat Muar Tangkak Segamat Gemas Johor 7.15 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.17 minit malam. Negeri Sembilan, Zon 1 Tampin Jempol 7.17 minit malam. Zon 2 Kuala Bilang Rembau Jelebu 7.18 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.18 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21 minit malam. Negeri Selangor, Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.21 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.23 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.21 minit malam. Seterusnya, Negeri Perak, Zon 1 Tapas Sling River Tanjung Malim 7.22 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.24 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Baganato Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Bangkok 7.24 minit malam. Zon 6 Selamat Taipei Magan Serai Parit Bunta 7.26 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.28 minit malam. Negeri Pahang, Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.15 minit malam. Zon 3 Maran Ceno Jengke Temeluk Bera Jerantut 7.17 minit malam. Zon 4 Bentung Raup Lipis 7.19 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.22 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.27 minit malam. Negeri Terengganu, Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.16 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.18 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17 minit malam. Zon 4 Kemaman Lungun 7.15 minit malam. Negeri Kelantan, Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Guamusan Daerah Ciku 7.20 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27 minit malam. Berikutnya Negeri Kedah, Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.27 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.26 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.26 minit malam. Zon 4 Baling 7.24 minit malam. Zon 5 Kulim Bandar Baru 7.26 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.29 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 27 Ramadan 1444 Hijriah 18 April 2023. Kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله
والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya, apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Mari bersama berwakaf secara tunai serendah RM1 setiap hari ke program Wakaf 365. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau informasi, boleh menghubungi kami di talian 05-241-2641 atau layari laman sesawang www.wakaf365.com.my. Wakaf 365, pencetus ekonomi ummah. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah judul laris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Assalamualaikum, hai, saya Aiman Siddiq. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Untuk semua yang mendengar IKIM, dan semoga puasa ini dapat memberi rasa yang sempurna pada semua. Assalamualaikum, saya Amin Idris. Bersedekah dan membuat orang lain tersenyum adalah ibadah yang besar pahalanya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Bersama Humanitarian Camp Malaysia, MyCat, membantu menyalurkan pack makanan, iftar dan sahur kepada 100,000 orang termasuk di Turki, Syria, Palestin serta Malaysia pada bulan Ramadan ini. Pada anda yang ingin membantu dan ingin lebih maklumat, boleh ke Facebook MyCat. Ramadan kita, nikmat bersama. Anda kini sedang mendengar Konspirasi IKIM bersama Mona Jasman. Konspirasi Informa Islami hanya di Radio Sudu Kepahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini, jam kedua bersama Destinasi, alhamdulillah kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda untuk rancangan Islam Agamaku untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, kita akan bincangkan tentang perpisahan Ramadan dan sambutan Aidilfitri bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Dan untuk anda, boleh kongsikan bersama ahli keluarga dan juga sahabat kita untuk kita mendapat manfaat bersama, khususnya untuk saudara-saudara baru yang kita kenal. Boleh share di media sosial anda juga untuk sama-sama kita luaskan manfaatnya.
Dan untuk para pendengar, Ratu setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Apabila Ramadan tiba, sambutlah dengan gembira. Hadirnya bulan mulia, insan tersenyum ceria. Menahan lapar dahaga, masih gagah bertenaga. Takkan mengalah dan lemah, kan terus melangkah. Walaupun diduga, moga kan tetap tabah. Ramadan, Ramadan, bulan pesta pahala. Ramadan, Ramadan, bertemasya ibadah. Bersama rebut segala bangga yang tersedia. Anugerah kurniaan Allah di bulan rahmat yang indah. Berterawih berjamaah, seiring rapatkan uang. Banyakkanlah bersedekah, fakir dan yatim tak dilupa. Berdoa di tengah malam, mohon ampun dosa silam. Berzikir dan beristighfar, memburu Lailatul Qadar. Al-Quran dibaca, hayati semua ajarannya. Ramadan, Ramadan, bulan pesta pahala. Ramadan, Ramadan, bertemasya ibadah. Bersama rebut segala bangga yang tersedia. Anugerah kurniaan Allah di bulan rahmat yang indah. Namun bila Ramadan pergi, dirikan diri, adakah akan bertemu lagi? Ramadan yang dinanti. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan qata'a anhu amalu illa min salah." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya saja 3 perkara sahaja. Yang pertama, sedekah jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekah jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput ilahi.
Ayuh berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Buat apa tu, Hakim? Ni tengah tengok gambar saudara Muslim kita di Asia Pasifik. Kesian dia orang. Macam mana nak tolong ya? Apa kata kita bantu dengan menyumbang kepada MyGap Malaysia. MyGap Malaysia ada buku tabung fund for dakwah bertujuan membantu saudara Muslim kita di 30 negara Asia Pasifik. Wah, boleh. Macam mana saya nak menyumbang? Layari laman web mygapmy.com atau hubungi sahaja di talian 0103150852 untuk menyumbang. Setiap ringgit anda untuk dakwah kita. Raya anda lebih ceria apabila memenangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Hadiah tunai RM1,000 bakal dimenangi oleh 50 pemenang bertuah. Jom berbelanja, berlindung dan biaya dengan Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1300 88 2476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Ibu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, Alhamdulillah untuk hari Selasa hari ini kita membawa secara langsung untuk anda rancangan setiap hari Selasa Islam Agamaku di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan insya-Allah kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 Dan untuk petang ini bersama Islam Agamaku, Alhamdulillah kita ada di konti Radio IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz? Tak balik kampung lagi. Tak lagi Ustaz. Sama-sama lah kita Ustaz kan? Alhamdulillah. Ya betul. InsyaAllah semoga Allah terima segala apa yang kita buat Ustaz ya. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk petang ini bersama Ustaz, kita akan bincangkan tentang perpisahan Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Kita berpisah dengan Ramadan ini bukan maknanya kita berpisah dengan segala apa yang kita buat, sebab Ramadan pesta ibadah, apa yang kita lakukan di Ramadan itu yang kita nak bawa untuk hari-hari yang atau bulan-bulan yang lain kan Ustaz? Betul. Ya, Alhamdulillah. Itu yang kita nak sebut tu. Betul. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, untuk mukadimah ini silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang dikasihi Puan Mona Jasman selaku DJ kita pada petang ni, seterusnya penerbit dan juga pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah mengharungi hari-hari yang indah, yang terbaik dalam setahun. Dan hari ini tanggal 27 Ramadan, mungkin ada yang telah pun merasakan nikmat malam Lailatul Qadar itu dengan ibadahnya dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ini saya ucapkan tahniah. Kita sama-sama mendoakan supaya kita ni juga termasuk kalangan mereka yang dianugerahkan dengan malam Lailatul Qadar. Dan semasa saya kita bercakap ni Pak Mona kan, kita tengok mungkin trafik dah mula sesak dah tu
kan, jalan raya. Jadi awal ni saya nak ucapkan selamat jalan, selamat pulang ke kampung, semoga selamat perjalanan ke destinasi. Dan itu juga satu ibadah yang besar, kita berkunjung, kita ziarah sanak saudara kita, terutama ibu dan ayah kita di kampung itu. Baik, dan peringkat awal ini juga saya ingin merakamkan penghargaan, terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang umat Islam yang dermawan, yang tidak melupakan golongan saudara baru kita. Dalam bulan Ramadan ni saya menyaksikan dan kita semua menyaksikan depan mata kita bagaimana murahnya umat Islam ini terhadap golongan saudara baru. Ada yang kedai makan mengajak mereka beriftar sekali, ada yang berikan kuih raya, ada yang menjamu dengan sumbangan tunai, barangan dapur dan sebagainya. Alhamdulillah, nampaknya golongan saudara baru kita ni merasa terbela, dan inilah yang kita harapkan, bahawa mereka memeluk Islam. Ada yang kali pertama sambut Ramadan, ada yang baru beberapa bulan, ada beberapa hari memeluk Islam. Mereka merasa tidak terpinggir dan mereka rasa tidak tersisih, walaupun mungkin dari sudut keluarga mereka itu sendiri tersisih dan dibuang daripada keluarga. Tetapi kita keluarga besar Islam, sebagai umat Islam, kita merasakan golongan saudara baru mu'alaf ni adalah golongan yang sangat penting, yang kita nak bimbing kerana mereka juga adalah saudara kita yang memerlukan bantuan dan juga sumbangan. Baik, tadi saya sebut bahawa ada ketika mana kita pulang ke kampung, untuk makluman, ramai kalangan saudara-saudara baru kita memang tidak mempunyai keluarga. Sama ada keluarga mereka tidak menerima mereka, ataupun mereka ini mungkin sebatang kara. Adalah pelajar-pelajar kita di asrama Darul Fitrah tu duduk menangisi sendirian di asrama tersebut. Nak pergi ke mana, dia kata, kami ni tak ada kampung, inilah kampung kami. Jadi itulah syuretan sedikit pada awal ini. Mudah-mudahan kita menginsafi bahawa betapa besarnya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dan kita mensyukuri nikmat tersebut. Baik, kemudian kepada saudara-saudara baru dan kepada umat Islam di akhir Ramadan ini, mari kita bermuhasabah sebelum kita masuk sambutan Syawal. Saya agak kesal jugalah, awal-awal Ramadan dah pasang lagu raya dah macam seolah nak tinggalkan Ramadan secepat mungkin. Tetapi ialah ni dah masuk 27 Ramadan, kita sedar realiti bahawa tetamu kita yang membawa 1000 rahmat ini, kebaikan ini, akhirnya dia juga akan berlalu pergi. Jadi marilah kita bermuhasabah sepanjang Ramadan ni, khusus pada saudara baru. Baik, ada beberapa poin, cuba kita tengok balik. Pertama sekali, dalam kita menjalani ibadah puasa ini, adakah puasa kita dengan puasa yang terbaik? Maksudnya dengan penuh iman, wahtisaban, dengan pengharapan kepada Allah SWT, kita menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, satu perkara. Kemudian kita menjaga lidah kita menjaga kelakuan kita tidak marah dan sebagainya. Adakah itu kita mampu lakukan? Kalau tak, maka kita muhasabah. InsyaAllah hari ini kita jadikan nota kepada perjuangan ibadah kita. InsyaAllah tahun depan kita akan usaha lebih baik. Pertama. Yang kedua, dari sudut checklist tentang puasa itu mestilah sahur. Adakah kita bangun sahur selama ini, ataupun kita ambil endah tak endah? Kerana itulah satu sunnah Nabi SAW. Baik, kemudian pada saudara baru, kita juga Ramadan ini mungkin yang kali pertama. Saya baru ni Islamkan seorang warga Filipina. Yang hebatnya, dia kata, saya telah berpuasa selama 3 tahun. Menjalin indah puasa. Mungkin dia hanya tahu puasa lah. Kita perkenalkan mereka bahawa dalam Ramadan, ya, puasa satu benda yang fardu, tapi kita juga ibadah yang lain, yang sunat, yang boleh kita lakukan. Antaranya di waktu malam, kita menghidupkan dengan solat tarawih. Jadi saudara-saudara baru, adakah kita semua telah menjalani ibadah solat tarawih tersebut, walaupun hukumnya sunat, solat witir, tapi dia sangat, bagi umat Islam, dia sangat menyeronokkan kerana dia berlaku setahun sekali. Kita tidak buat dah, malam takbir raya je kita tak buat dah solat tarawih tersebut. Baik, dan juga selain daripada tarawih, witir tadi, di tengah malam juga bagi umat Islam, kita akan hidupkan lagi dengan qiyamul lail. Kalau orang mengeluh kata Ramadan ni kurang tidur, ya, memang kita akan kurang tidur, mata bengkak, semata-mata kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi checklist kita
adakah kita sudah menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan qiyamul lail itu? Yang sebaiknya kita buat sebelum waktu sahur, kan? Wabil azharum yastaghfirun. Waktu sahur kita minta ampun kepada Allah SWT dengan kita mendirikan qiyamul lail tadi. Baik. Kemudian apa yang antara yang sangat penting perlu ditekankan, minggu lepas pun saya telah sebut tentang Al-Quran. Al-Quran. Bagi umat Islam, sinonim kita Ramadan dengan Al-Quran, dan kita yakin, saya percaya, sepenuh percaya. Tadi pun saya solat di masjid yang terdekat ni, Masjid Kedah Persekutuan, dah sampai juz yang ke-29 dah imam baca. Alhamdulillah. Nak habis dah. Dan saya percaya umat Islam semuanya, kebanyakannya telah pun mungkin nak ambil khatam Quran. Bahkan ada yang telah mengulang khatam. Ada yang kali kedua dah khatam Quran. Bagaimana dengan saudara baru kita? Jadi adakah bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran setidak-tidaknya? Kita tak mengharapkan saudara baru kita ni khatam Quran. Ada mereka ni mungkin ada yang baru belajar Quran. Setidak-tidaknya membaca Al-Quran. Kalau tak tahu membaca, adakah kita telah membuka lembaran Quran ataupun mendengar alunan-alunan Quran itu dibacakan kepada? Kerana Al-Quran dan Ramadan dan Quran adalah tema utama. Jadi dia muhasabah, checklist. Adakah kita telah membaca Al-Quran sebanyak ataupun sedikitnya? Baik, kemudian dalam Ramadan juga banyakkan berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, khususnya kita sebut di waktu iftar itu. Jadi ini checklist kepada saudara baru. Kalaulah semua ini dapat kita buat, dia banyak lagi lah, menghidupkan malam Lailatul Qadar, beristighfar, berzikir, berinfak. Kalaulah semua ni kita buat, barulah seronok rasa nak raya kan. Barulah seronok sambut raya. Kita rasa berjuang, bermujahadah. Bila kita sambut 1 Syawal, kita rasa gembira. Pas daripada insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun tak tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebut ba'sikum fahal antum syakirun, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu.
sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk kita membincangkan tentang perpisahan Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, mungkin kita nak tahu Ustaz sebagai ialah prihatin bersama mu'allaf dan mendidik mu'allaf, bagaimana seorang mu'allaf tu nak biasakan dengan Aidilfitri, mungkin yang pertama kali, mungkin ada beberapa kali dah menyambut Aidilfitri. Baik, apa yang dia perlu perhatikan untuk mu'allaf ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik. Kita pun nak masuk pusingan kedua. Bagaimana seorang mu'allaf ini akan mengharungi hari raya. Dan untuk makluman semua saudara-saudara baru kita lah, dalam Islam kita ada dua raya, dua hari raya, iaitulah Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Maksudnya raya ni kita nak raikanlah kegembiraan kita ni. Jadi inilah kuliah tajuk kita pada hari ini, nak memberikan panduan kepada mereka apa yang mereka perlu lakukan sepanjang Ramadan. Okey, mereka dah faham nak kena buat apa siang dan malamnya, mengikut apa yang umat Islam lakukan. Baik, sekarang ni tiba masa tiba-tiba pengumuman hari ni raya. Kan orang tanya, Ustaz bila raya? Saya cakap confirm Sabtu. Janganlah hari ni Ustaz. Hari Selasa Ustaz. Hari Selasa. Contohlah, contoh. Yeah. Malam raya. Confirm Sabtu. Sebab apa? Sabtu ni boleh jadi raya kedua atau raya pertama. Ya. Betul Ustaz. Jadi, okey. Jangan dilupakan semasa amalan kita ni nak sambut raya, antara perkara yang fardu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah ni hukumnya wajib. Syarat dia ialah individu yang ada lebihan makanan hartanya dari keperluan tanggungan pada malam dan juga pagi raya. Kemudian anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan, kemudian memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, dan orang yang seorang yang meninggal selepas terbenamnya matahari akhir Ramadan. Mana hidup dalam bulan Ramadan tu dia kena bayar zakat. Jadi saudara-saudara kita, jangan lupa tunaikan zakat. Tak banyak zakat fitrah ni, RM7 saja minimum lah. 7, 14, RM21. Ini sekadar Selangor dan juga wilayah persekutuan. Baik, waktu malam raya. Kan dah sambut tadi, dia sebut pengumuman raya ni. Kalau saya takbir raya kat mana menangis ni. Tak balik kampung. Bila diisytiharkan malam raya, maka apa yang boleh kita buat? Pertama sekali, kita banyaklah takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa seronok pula kan. Jadi takbir ikutlah, kalau ada kita ada televisyen tu, kita buka televisyen, kita dengar radio, ataupun di mana-mana masjid dan surau juga akan melaungkan takbir, dan kita takbir bersama-sama, tanda kegembiraan kita. Takut Ustaz yang menangis ni. Saya juga menangis kan, sebab saya balik pagi raya. Dia tengah jam ni. Kemudian itu takbir sebanyak-banyaknya, kerana kita dituntut untuk sunatkan untuk bertakbir sebanyak-banyak sehinggalah pagi raya selepas kita solat hari raya tersebut. Kemudian ni malam raya ni cerita ni, kita orang biasanya orang bakar lemang dan sebagainya lah. Tak apalah, itu cerita lain. Yang ibadah yang boleh kita hidupkan, jangan lupa bahawa ia sepanjang bulan Ramadan ada yang telah menghidupkan dengan qiyamul lail. Maka sebaik-baiknya juga hidupkan juga malam raya itu dengan qiyamul lail. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam mafhum hadis, siapa yang mendirikan malam raya dengan penuh penghisaban, nescaya tidak mati hatinya pada hari matinya segala hati. Mungkin orang tengah sibuk pasal langsir tu kan, bakar lemang apa semua, orang dah lupa dah tu. Makan kuih raya. Jadi kita ni tidak mati hati kita, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan lupakan, iaitulah kita mendirikan qiyamul lail. Paling tidak itulah macam mana kita buat di bulan Ramadan. Kita cuma tak ada tarawih je lah. Kita solat tu, kemudian witir, kemudian tidurlah, bangunlah waktu subuh nanti. Baik, itu waktu malam, ringkas saja. Lepas tu sedarlah pada pagi harinya. Dan alhamdulillah, kita tengok saudara-saudara baru kita banyak dibekalkan dengan baju-baju raya kan. Pakailah baju raya tu. Bangun pagi, apa yang nak buat? Ada 11
amalan yang boleh kita buat pada pagi raya itu. Ni amalan-amalan yang saya galakkan lah saudara-saudara baru. Kita tahu itu adalah hari raya. Pertama, tadi kita sebut menghidupkan malam raya tadi dengan ibadah. Yang kedua, mandilah sunat pada hari raya sebelum keluar menunaikan solat hari raya. Mandi sunat, kok mana pun kita kena mandi kan. Cuma kita niatkan mandi sunat hari raya. Kemudian kita kemaskan diri, rapikan diri kita. Pakaian dalam keadaan diri kita yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik. Yang seterusnya, pakai pakaian terbaik. Bukan masuk, tak semestinya pakaian baru, tapi pakaian terbaik. Dan saudara baru tak semestinya kena jadi orang Melayu. Dia kata pakai baju raya, baju Melayu. Kan? Tak semestinya pakailah. Cuma janganlah pakai sehari. Kata ini siapa pula rambut raya. Pakailah yang sesuai, melambang kita sebagai seorang Islam. Yang menutup aurat. Menutup aurat. Melambangkan kita sebagai seorang Islam. Jadi terpulang, pakai yang kita pakai rasa itulah paling cantik untuk kita. Keluar rumah pakai pakaian cantik. Kemudian pakai wangi-wangian bagi lelaki lah. Yang perempuan janganlah sampai nanti kan menjadi ini pula fitnah. Kemudian sunnahnya adalah sebelum kita keluar rumah ni tadi, kita makan sikit. Sebab kita dah nak kita diharamkan pada itu untuk berpuasa. Jadi kita makanlah jamah makanan untuk supaya satu mengisi perut kita dan menandakan bahawa hari itu kita tidak berpuasa. Baik, kemudian bersegera ke masjid dan tempat solat. Dia sembahyang sunat air raya ni untuk maklumat saudara baru kita, dia lain daripada yang lain. Dia tidak waktu zuhur, tidak waktu subuh, dia waktu duha lebih kurang pukul 8, 8.30. Biasanya 8.30 lepas suku dia akan solat, dia akan bermula dengan takbir. Bila dengar takbir tu, mulalah kita segeralah hadir ke masjid, seronok dengan jumpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kemudian pergi ke masjid tersebut. Di sana ada solat sunat yang raya ni 2 rakaat. Ikut saja imam lah. Melainkan kita jadi imam lah. Kita ada, dia beza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat didahului dengan khutbah dulu. Beza sembahyang raya, kita sembahyang dulu solat dan hukumnya adalah sunat muakkad. Yang tak baiknya, tak bestnya, kita pagi raya tidur, pakat tidur. Kan, letih malam. Ataupun kita dendam, bulan puasa kurang tidur. Jadi, pagi raya, ada pun kata ini sunat. Betul lah sunat. Tapi sebaik-baiknya, kita hadirlah pagi tu, sembahyang raya, pergi ke masjid. Dan itulah sembahyang 2 rakaat, solat 2 rakaat. Kemudian disusuli selepas daripada itu dengan khutbah. Habis daripada itu kita bersalam-salaman lah dengan jemaah. Baik, seterusnya sebelum itu kita banyakkan takbir raya. Dan takbir raya ni takbir yang sangat seronok, takbir yang sangat syahdu. Baik, yang akhir, antara yang perkara yang akhir ialah kita sebaik-baiknya menggunakan jalan yang berbeza ke masjid, pergi dan balik. Jangan pergi ikut Kuantan, balik ikut ke Terengganu pula, jauh sangat. Kan, dia lorong tu kita bezakan supaya tak sampai Ustaz. Tak sampai. Jam pula. Kita gunakan lorong yang lain supaya kita dapatlah banyak pahala dan jadi saksi. Betul. Kan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak melarikan diri daripada sesiapa ni. Tapi itu sebagai satu sunnah kita lah. Jumpa ramai orang lagi Ustaz. Ya, betul. Baik, kemudian habis-habis raya biasanya lah kita akan bersalam-salaman saudara-saudara baru kita dan ucapkan tahniah dengan lafaz taqabbalallah minna minkum. Maknanya semoga Allah menerima daripada kami dan daripada kamu. Kita ucapkan minna minkum taqabbal ya karim. Itulah doa kita kepada saudara-saudara. Semoga amalan kita ni diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir ni adalah kita pergi ziarah, menziarahi sesama Muslim, saudara-saudara baru kita ziarah. Dan lebih-lebih lagi saudara baru kita ni lah, saling kita mengucapkan tahniah kerana raya dan kita memberikan semangat, motivasi, seronok berjumpa dengan saudara baru kita dalam suasana raya. Suasana Ramadan kita suasana ibadah yang keadaannya itu suasana raya ni suasana kegembiraan. Jadi tak sebaik, tak baguslah kalau pagi raya tu duk menangis-nangis, sedih kan. Jadi pagi raya tu kita berseronok, kita bergembira dengan
dengan syarak dalam keadaan yang terkawal. Maksudnya kita berikan ucapan tahniah yang sama-sama kita berpeluk-pelukan. Alhamdulillah kita telah mengharungi Ramadan dan kita telah berjaya sampai ke hari raya pada hari ini. Jadi itulah tips saya yang kepada saudara baru. Mudah-mudahan kita sambut dengan penuh kegembiraan, insya-Allah. Iya, Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, masih mensyangkan tentang perpisahan Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Alhamdulillah, kita dengar tadi keterangan daripada Ustaz tentang menyambut Aidilfitri, khususnya untuk seorang mu'allaf. Dan untuk waktu ini Ustaz, kita nak sambung kembali. Ada yang bertanya Ustaz, bagaimana kalau selepas Ramadan dan kita dah menyambut Aidilfitri, Alhamdulillah, bagaimana kita nak konsisten dan maknanya sambung 11 bulan atau semua hidup apa yang kita buat dalam Ramadan dengan cabarannya dan godaannya. Bagaimana Ustaz? Itu sebenarnya untuk kita juga Ustaz, bukan mu'alaf je. Terima kasih atas soalan yang sangat menarik, sangat baik. Kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sebut tadi, ya, soalan itu bukan sebenarnya untuk mu'alaf saja, bahkan lebih pada kita sendiri, orang biasa ni, yang umat Islam seluruhnya lah. Ramadan ni kita sebut sebagai madrasah, satu tempat untuk melatih tubi diri kita. Siapa-siapa juga akan masuk dalam madrasah ini, semua kalangan kita. Kita akan dibersihkan balik, kita akan bermuhasabah balik, kita akan bermujahadah selama sebulan ini. Sebenarnya tujuan dia adalah Allah SWT supaya hikmah kita nampak 11 bulan ni sebagai bekalan kepada kita. Kalau dalam bulan Ramadan intensif kita dengan Al-Quran, oleh khatam Quran, maka di luar Ramadan kita juga kena membaca Quran. Tidak semestinya khatam setiap bulan tu. Yang penting istiqamah. Perkataan yang paling baik untuk kita sebut adalah hendaklah kita konsisten ataupun istiqamah. Begitu juga saudara-saudara baru kita, bahawa di luar Ramadan cabarannya memang terlalu besar.
Bahawa memanglah dalam Ramadan syaitan tu diikat kan. Jadi kita ada kekuatan di kita dan orang semua beramal perkara yang sama. Di luar Ramadan dia lain, syaitan tu dia dilepaskan dan kita ada godaan-godaan cabaran yang sangat besar berhadapan dengan masyarakat kita di luar sana lah. Jadi kemungkinan dari sudut amalan-amalan kita jadi luntur, semangat kita jadi lemah, luntur kerana dia tak sama dengan bulan Ramadan. Apa yang perlu kita buat adalah, pertama sekali, ini saya khususkan pada saudara-saudara baru, sentiasalah berdamping dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Yang kita melihat mereka ini, kita sentiasa teringat pada Allah. Kita tengok mereka ni, amalan mereka, kita rasa kita nak ikut macam dia kan. Orang-orang soleh, dia setiap Isnin Khamis dia tak henti puasa, setiap hari dia sentiasa baca Quran, setiap waktu 5 waktu dia sentiasa solat berjemaah. Jadi kita sentiasa berdamping dengan mereka. Jadi saudara-saudara baru, tengok kepada guru-guru kita yang mengajar kita di kelas-kelas kan, di Perkim dan di mana-mana saja. Tengok amalan mereka. Jadi kita akan mencontohi, kita akan cemburi dan kita akan diikat dengan keadaan begitu. Pertama sekali lah. Yang kedua, kita berkawan dengan saudara-saudara baru kita yang baik. Ada juga saudara baru kita yang keadaan mereka itu, tapi kita cari kawan-kawan saudara baru kita yang baik, yang mana mereka ini akan saling menasihati, yang akan membimbing kita. Kalau kita lupa, dia akan ingatkan kita. Jadi ini penting saudara-saudara baru kita ini, supaya kita tidak hanyut dibuai arus selama 11 bulan. Satu persoalan, satu perkara yang sangat lama, satu perkara yang sangat panjang. Jadi hendaklah kita sentiasa bersama dengan saudara baru kita yang mereka memahami diri kita. Orang yang Islam, yang sedia Islam ni, keadaan mereka mungkin dia tak rasa menjiwai diri kita, tapi saudara-saudara baru kita yang menjiwai diri kita. Bagaimana keadaan kepayahan itu, sebab kita baru, saudara baru ni baru Islam. Jadi nak tak nak kena cari saudara baru kita yang juga Islam, yang mungkin sebangsa pula, sebangsa dengan kita. Orang Filipin contoh, cari komuniti dia yang baik-baik. Orang daripada Sabah, daripada Sarawak yang meluk Islam di sini, cari kawan-kawan dia ataupun kawan-kawan dia yang meluk Islam di sini. Ataupun dari orang Tionghoa, orang India dan sebagainya, cari kawan-kawan mereka supaya dapat sama-sama merasai dan berkongsi dari sudut amalan itu sesama mereka. Kemudian yang seterusnya adalah ilmu itu jangan dilupakan. Kita sentiasa berdamping dengan ilmu supaya kita dapat membezakan yang hak dengan yang batil, yang betul dengan yang salah. Jadi kelas-kelas pengajian itu jangan ditinggalkan habis raya. Ialah kita tutup selama seminggu 2 minggu, tapi terus berterusan konsisten kita dengan pengajian ilmu. Kerana di situlah kita akan tahu apakah yang boleh kita buat menambah baik dari diri kita, konsistenkan diri kita. Jadi dengan itulah dapat membimbing diri kita supaya kita tidak hanyut dibuat arus cabaran dan godaan yang sangat besar, yang kehidupan kita sebelum Islam dengan kehidupan kita selepas Islam sudah tentu sangat-sangat berbeza. Jadi kita nak kekalkan kehidupan kita dengan Islam ni, dengan nak tak nak kena ada upgrade, kena sentiasa kita ni berada dalam lingkungan orang-orang Islam dengan ilmu, dengan bersahabat dengan orang yang soleh, bersahabat dengan rakan-rakan kita yang baik yang akan membimbing kita. Saya rasa itulah nak menjawab soalan daripada Pak Mona dan juga rakan-rakan saudara baru kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Semoga bermanfaat insya-Allah kepada para pendengar. Dan untuk waktu ini, itu kesempatan yang kita ada. Mungkin ada tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sebagai yang terakhir ini, kepada saya khususkan kepada saudara-saudara kita, bahawa kita meniti Ramadan ini di akhirnya dan kita bermuhasabah. Saksikanlah betapa nikmatnya Allah beri dan rahmatnya Allah beri di bulan Ramadan ini, dengan pelbagai perkara yang boleh kita nikmati dari sudut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan mengharungi satu keadaan bulan Syawal, bulan kegembiraan, yang mana kita berbeza juga dengan penganut-penganut agama yang lain. Sebab apa? Kita meraihkan Syawal ni dengan suasana ibadah. Yang saya sebut ni suasana ibadah lah. Dan main mercun tu tak masuk tu. Main mercun kan, buat TikTok, lagu-lagu baru, itu tak masuk. Ini kita masuk suasana ibadah yang betul-betul kita akan merasakan bahawa kita ni benar-benar meraihkan
Syawal dan Ramadan ini sebagai seorang Islam yang sempurna. Maka laluilah itu dan kita akan rasakan bahawa Islam ni agama yang sangat indah. Agama yang sangat sempurna dan Allah SWT mahukan kebaikan kepada kita dalam 2 bulan yang kita harung ini, bulan yang kita sebut bulan yang terbaik dalam setahun itu. Jadi nikmatilah perkara tersebut. Mudah-mudahan kita jadi umat Islam yang beriman, umat Islam yang sentiasa beramal dengan agama Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pertemuan untuk hari ini. Mungkin insya-Allah kita akan jumpa selepas hari raya. Mungkin ada ucapan daripada Ustaz? Ucapan saya kepada saudara, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin dan hati-hatilah, jaga kesihatan dan jaga perjalanan kita pergi ke mana-mana, balik ke kampung, semoga perjalanan kita selamat. Itu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 99.0 FM. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penembusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk ke dalam tu, tahu santan, dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas rantai model kerjanya. Tepat-tepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam biasa tu. Taburkan kat lantai supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resepi? Dengarlah Radio IKIM. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio IKIM. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Sekejap. Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3.10 petang hanya di Radio IKIM. Hadiah saham akhirat buat tersayang, buat ibu ayah, diri sendiri dan keluarga tercinta. Suatu hari nanti, anak kita akan ukir nama kita di batu nisan. InsyaAllah, dengan sumbangan wakaf ibu ayah, tuan-tuan dan sahabat-sahabat, para malaikat akan mendoakan kita. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Baginda pun menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Semoga pahala kebaikan berlipat kali ganda dan berpanjangan sehingga kiamat nanti. Amin. Sedikit masa lagi akan tersergam cantik bangunan kompleks Tahfiz Darul Ulum. Kita akan melihat sendiri hasil infak kita ke jalan Allah kerana di bangunan inilah ahli Al-Quran akan mengalunkan baris-baris ayat suci Al-Quran. Terus bersama Tahfiz Darul Ulum dalam menjayakan misi membangunkan Tahfiz ini yang sedang rancak proses pembinaan fasa 2 yang beralamat di lot 1661 Jalan Paroi Senawang 70450 Seremban. Sokongan dan doa anda amat bermakna buat anak-anak Tahfiz Darul Ulum di sini. Dana pembangunan Tahfiz Darul Ulum, Maybank 5551-2650-4954. Hubungi admin 011-1062-2324 atau Puan Nadia 017-918-2064 atau layari Wakaf Tahfiz Darul Ulum untuk sokongan like, komen dan share setiap info kami. Berikan kegembiraan, rasai kebahagiaan. Nikmati hidangan
hidangan barakah, bersih dan segar daripada DSH Group. Catering terkemuka di Malaysia, berpengalaman dan berkepakaran mensajikan pelbagai masakan lazat. Buffet Ramadan dan tempahan jamuan rumah terbuka di 10 lokasi utama kami di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Penang. Tempahan sekarang di talian 012-279-7367 atau layari Facebook dan TikTok DSH Group. Layanan 5 bintang dan harga menjimatkan. Pastinya anda terkesima dan berpuas hati. Jom ke sini hari ini. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai sempena bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh keberkatan. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf tunai secara FPX atau lebih mudah dengan imbas kod Duit Now QR. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03-5518-8001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Wakaf Selangor. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung. Hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Kapal berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikim. Abang, cendol satu dengan air tebu sebungkus Akak bungkuskan kuih talam, murtabak, roti john dengan tepung pelita RM2 tu ayam golek kak, yang tepi, yang ujung-ujung tu. Amboi, banyaknya kau makan. Bulan Ramadan ni, tengok apa pun semuanya rasa nak makan kan. Kalau ke bazar tu, beli apa yang betul-betul nak makan je. Kuih sejenis, lauk sejenis. Tu, air satu je, cukup lah. Kalau boleh, buat dulu senarai juadah yang nak beli tu. Barulah tak rambang mata dibuatnya. Ingat, bulan puasa ni bulan kesabaran, bukan bulan pembaziran.